Apa khabar semua? Baru-baru ni saya dijemput bagi ceramah kepada sekumpulan peniaga-peniaga di Kuantan. Dan dalam ceramah tu saya menceritakan kepada mereka macam mana peniaga-peniaga ni boleh menggunakan AI untuk bagi idea untuk buat konten. Asalnya saya nampaklah diorang ni macam skeptical. Tapi selepas saya demokan kepada diorang macam mana nak dapatkan idea ni, maka bersinar-sinarlah mata setiap orang. Jadi dalam video ni saya nak ceritakan benda yang sama kepada anda yang tak join program tersebut. Anda boleh tengok dekat video ni. Saya harap anda dapat belajar something. Jadi, kalau anda seorang peniaga, kenapa nak kena buat konten? Jadi, ini poin yang saya biasa ceritakan. Sebab masih ada lagi peniaga yang tak berapa yakin perlu ke tidak dia buat konten. Bisnes okey je nampaknya kan? Jadi, kalau anda macam saya, seorang peniaga kecil dan sederhana, maka konten sebenarnya sangat penting. Bila kita berniaga, sebelum orang boleh membeli barang yang kita jual tu, tak kiralah barang ataupun servis, maka dia kena tahu yang kita ni wujud. Kalau dia tak tahu kita wujud, macam mana dia nak membeli dari kita? Betul tak? Dan sekarang ni, untuk bagi orang tahu anda ni wujud, perniagaan anda wujud, maka cara paling mudah adalah membuat konten. Tak kira konten panjang ataupun konten yang pendek. Walaupun tak semestinya orang tu jumpa video anda, dia akan terus membeli daripada anda, tapi at least dia dah tahu yang anda ni wujud. Mungkin sekarang ni dia belum nak beli lagi apa yang anda jual tu. Dia tak perlukan lagi. Tapi satu masa nanti bila dia perlukan atau kawan-kawan dia perlukan, dia akan ingat yang dia pernah tengok video anda. Masa tu barulah dia cari semula anda. Dan benda ni tak kira anda menjual barang fizikal dekat satu tempat sahaja ataupun anda menjual barang digital. Kalau anda menjual barang digital untuk satu Malaysia contohnya, lagilah nak kena buat konten. Even kalau kata anda berniaga nasi lemak pun dekat satu tempat di dalam satu kampung ni, efek yang konten tu akan bagi memang lain macam. Kejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda demo macam mana nak mencari idea untuk buat konten bisnes-bisnes kecil dan sederhana. Okey, jadi kenapa anda kena buat konten? Sebab untuk orang tahu bahawa anda tu wujud. Kemudian sebab apa lagi? Supaya bila orang dah tahu anda tu wujud, orang tahu pula apa benda yang anda jual. Kemudian, katakanlah anda menjual satu produk. Anda menjual nasi lemak contohnya. Banyak lagi kan peniaga nasi lemak seluruh Malaysia ni. Konten juga boleh membantu anda membezakan diri anda daripada pesaing-pesaing anda. Jadi dalam konten tu anda boleh menceritakan siapakah diri anda, mana anda belajar buat nasi lemak, mungkin resepi ni turun-temurun, anda bangun pukul 3 pagi nak kena sediakan nasi lemak. Jadi benda ni yang orang appreciate tau, macam behind the scenes. Itu dah kira idea konten tu. Nanti saya tunjukkan kepada anda apa yang AI boleh bagi idea kepada anda. Dan kemudian konten juga penting supaya orang tahu kredibiliti anda sebagai owner bisnes tersebut. Ini bertambah penting kalaulah kata anda ni menjual produk-produk yang harganya mahal. Jadi orang nak tahu anda ada kepakaran dalam bidang tu dan memang anda boleh deliver kalau diorang beli daripada anda. Jadi kalau anda seorang peniaga, nampak tak betapa pentingnya untuk buat konten sekarang? Pertama sekali untuk orang tahu anda tu wujud. Kemudian untuk orang tahu apa yang anda jual, untuk membezakan anda daripada pesaing dan untuk orang tahu apa kredibiliti anda menjual produk tersebut. Tapi cakap memang senang nak kena buat konten. Tapi bila time masa nak buat konten tu, mulalah macam-macam alasan yang saya dengar. Ada yang kata tak cukup masa. Kemudian bila depan kamera tu ada orang cakap dekat saya, masa tu lah tak terkeluar nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Kemudian ada juga yang segan, kamera shy kan. Dia segan ataupun takut orang judge dia bercakap depan kamera. Ini semua memang ketakutan-ketakutan yang valid. Dan bagi saya, tools AI ni dia adalah untuk memudahkan sedikit proses kita untuk mula buat video. Kalaulah kata tadi tak ada masa, tak tahu nak cakap apa, benda ni memang boleh diselesaikan menggunakan AI dengan cara yang betul. Jadi jom saya demo dekat anda macam mana nak gunakan AI ni untuk dapatkan idea konten apa nak buat untuk perniagaan anda. Jadi anda excited tak? Kita akan cuba demo konten perniagaan yang pelik sikit lah untuk orang buat konten. Okey, jadi katakan anda ni seorang penjual nasi lemak. Baik, jadi saya nak anda buka Google Gemini. Setakat video ni direkod, Gemini memang hebat lah berbanding ChatGPT saya rasa. Okey, jadi anda type je gemini.google.com. gemini.google.com. Tekan enter. Kemudian paparan ni akan keluar.
Anda boleh guna akaun yang percuma sahaja. Contohnya saya pun pakai akaun yang percuma. Nampak ni dia suruh bayar. Tapi setakat ni tak perlu lagi. Saya pakai akaun percuma cukup lagi. Tak ada masalah. Baik, ada kemungkinan dia akan suruh anda sign in. Kalau saya dah sign in kepada Google account saya. Baik, jom kita mulakan. Anda boleh guna AI ni, kita cakap bahasa Melayu je dengan dia. Sebab dia boleh faham. Jadi saya cakap dekat dia, kita bagi konteks dulu. Saya adalah seorang penjual nasi lemak. Cadangkan 10 idea konten pendek yang saya boleh buat untuk memperkenalkan untuk orang ramai kenal dan membeli nasi lemak yang saya jual. Okey, tekan enter. Jom kita tengok dia boleh bagi idea yang bernas ataupun tidak. Okey, saya minta 10 idea kan? Dia bagi 10 idea. Daripada 10 idea ni, kalau kita dapat 2-3 idea yang best pun dah cukup bagus dah. Lebih mudah daripada kita nak fikirkan sendiri idea tersebut. Baik, jadi nombor 1, bunyi ASMR bungkus nasi lemak. Saya tak faham sangat. Saya tak pandai sangat buat ASMR ini kan. Rahsia sambal meletup. Tunjukkan close up sambal yang sedang ditumis pecah minyak. Ini sangat menarik. Tak perlu kongsi rahsia. Tunjuk saja ada bunyi-bunyi sambal tu pecah minyak kan. Itu dah cukup menarik. Mungkin sebagai permulaan tak payah cakap apa-apa dulu. Tunjuk macam tu saja and then publish video tu. Day in my life. Ini mungkin agak involve sikit. Jadi penat sikit nak buat benda ni. Orang nak jual nasi lemak kan. Saya pun nak buat konten pula. Nanti nasi lemaknya tak terjual. Jadi mungkin satu masa nanti bolehlah buat day in my life. Teknik bungkus daun pisang. Ini menarik. Kadang-kadang bila anda dah terror sangat bungkus nasi lemak tu, anda rasa macam biasa je. Tapi bagi orang lain yang first time tengok, terror lah dia ni bungkus kan. Benda-benda simple macam ni saja. Lagi simple, lagi bagus untuk konten. Okey, kemudian anda pelanggan pertama saya. Ini pun bagi saya agak susah nak buat. Kita cari yang senang saja. Ujian kegaringan ikan bilis. Ini sangat menarik. Kan? Lagi-lagi waktu customer tak ada dekat kedai tu, cuba buat ujian kegaringan ni. Bunyi keruk-keruk tu kan. Benda ni jadi seronok. Satu, macam kita bermain-main lah. Kemudian, ini membuktikan yang anda tak hidang ikan bilis yang dah lemau. Okey? Kemudian, pantang larang tips nasi lemak. Kenapa jangan simpan nasi lemak dalam plastik lama sangat? Cara nak tahu santan tu segar ataupun tidak. Ini bagi saya sangat menarik. Jadi dah ada beberapa idea yang menarik ni. Nombor 8, reaksi jujur pelanggan. Nombor 9, menu custom paling padu. Di sebalik tabir cuci periuk. Jangan tunjuk cantik saja. Bagi saya, kita dah dapat at least 2 video idea yang menarik. Contohnya, rahsia sambal meletup. Kemudian teknik bungkus daun pisang. Kemudian ujian kegaringan ikan bilis. Dan kemudian cara nak tahu santan tu segar ataupun tidak. Tak pasal-pasal dah ada 4 idea. Jadi, masalah yang dikatakan tadi, masalah yang tak ada masa dan tak tahu nak cakap apa, sekarang dah diselesaikan oleh AI. Anda nampak tak betapa powerfulnya tool AI ni kalau kita gunakan dengan cara yang betul. Tak perlu sampai level AI buatkan video untuk kita, tak perlu lagi. Hanya untuk generate idea sahaja. Jadi kalau anda berminat nak belajar cara dengan lebih detail lagi, macam mana nak buat konten panjang dan konten pendek bersama saya jemput anda klik link khusus dekat bawah. Ada lebih 25 video untuk anda enjoy dan anda boleh follow step by step. Memang saya tunjukkan bagaimana saya sendiri buat video saya dan kemudian video yang saya demokan dalam kursus tu saya akan publish live dekat YouTube dan platform-platform video pendek yang lain. Jadi saya jemput anda join kalau berminat. Link untuk join ada di bawah. Jumpa anda lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.